TV KPM. Tidak. Aku tidak berani berjanji. Seperti tiap-tiap malam yang sudah-sudah, sang pelita membiarkan sahaja bayangnya bermain sepuas-puasnya atau membebel sekehendak hatinya. Sang pelita enggan ketawa, walau ada ketika mungkin agak lucu sewaktu bayangnya terhantuk tiang atau terbolos lubang lantai jatuh ke tanah. Bahkan ketika angin mencuri-curi masuk, sang pelita berdiam diri sahaja. Tidak peduli sekuat-kuat mana bayangnya menjerit-jerit cemas. Aku lebih ngeri pada maut, lebih daripada jeritanmu. Maut lebih pantas daripada angin, lebih gelita daripada malam. Tetapi kata-kata itu, sang pelita pun gemetar untuk mengucapkannya. Dibiarkan sahaja bayangnya leka atau bermuka-muka, menjadi helang mengepak-ngepak sayap, meniru orang tua terbongkok-bongkok, merungut atau berdekah-dekah, menjelma atau menyelinap sementara, mengatuk dan menganga mulut seluas-luas, sesekali liar bagai kedeng selar. Menjelang ujung dini hari, bayangnya pandai pula bersopan dan hormat, mengucapkan selamat tinggal, berharap bertemu lagi esok malam. Tetapi sang pelita membiarkan sahaja bayangnya pergi. Hanya sekali ia pernah menjawab, aku tidak berani berjanji apa-apa. Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku hos anda. Apa khabar yang berada di rumah? Saya harapkan anda berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Semalam kita mendapat perkabaran gembira yang mana kita dibenarkan untuk merentas negeri berkuat kuasa hari ini 11 Oktober 2021. Tapi suka untuk saya ingatkan kepada anda, terus patuh pada SOP yang telah pun ditetapkan. Ke mana jua kita pergi, apa jua yang kita lakukan, terus pakai pelitup muka, face mask anda dengan betul, penjarakan fizikal kena jaga kita bersama yang lain sekurang-kurangnya 1 meter dan kerap kali cuci tangan anda gunakan sabun dan juga air selama 20 saat dan pakailah gel pembasmi kuman sebagai langkah pencegahan. Baik, hari ini untuk slot sukses SPM 2021 kita dalam subjek kita ada kesusasteraan Melayu komunikatif. Untuk itu saya akan mendeklamasikan satu rangkap sajak kepada murid-murid yang sedang menonton. Okey, saya cuba ya. Aku ngeri pada maut, lebih daripada jeritanmu. Maut lebih pantas daripada angin, lebih gelita daripada malam. Ya, anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM hari ini untuk kita punya slot sukses SPM 2021 dan untuk itu saya ingin mengalu-alukan kedatangan 2 orang guru cikgu yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Selamat datang kepada Cikgu Maizura binti Muhammad dan juga Cikgu Syamsuryati ke studio kami pada hari ini, dan mungkin cikgu boleh memperkenalkan diri cikgu kepada murid-murid yang sedang menonton, silakan. Baik, cikgu mai mulakan dulu ya. Okey, nama cikgu ialah Cikgu Maizura binti Muhammad. Okey, berasal dari Bacok, Kelantan. Sedang berkhidmat di SMK Bacok, Kelantan. Okey, dan telah berkhidmat sebagai seorang guru selama 23 tahun. Okey, dan saya Cikgu Syamsuryati binti Hasan dari SMK Seri Kiambang. Berkhidmat sebagai guru selama 16 tahun pengalaman.
Okey, baik. Bila ada cikgu, pasti ada murid-murid juga yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Jadi mungkin anda boleh saksikan di belakang kita ni cikgu. Okey, ada 4 orang murid yang akan mengikuti dalam kita punya mata pelajaran pada hari ini, iaitu Kesusasteraan Melayu Komunikatif. Dan mungkin murid-murid boleh perkenalkan diri masing-masing. Kita mulakan dengan Ainin Salsyazwina. Sangat unik namanya. Silakan. Binti Yusuf dan saya daripada SMK Ceranruku. Okey, seterusnya kita ada Nur Farhana. Salam sejahtera, saya Nur Farhana dari SMK Ceranruku. Okey, seterusnya Nur Dandira, silakan. Salam sejahtera, nama saya Nur Nadira dari SMK Ceranruku. Okey, dan yang terakhir kalinya kita ada Muhammad Haziq. Silakan Haziq. Nama saya Muhammad Haziq Zikri bin Muhammad Rawi dari SMK Ceranruku. Okey, baiklah. Cikgu, suka saya sekali lagi untuk mengalu-alukan kedatangan cikgu pada hari ini untuk mata pelajaran kita Kesusasteraan Melayu dan Komunikatif. Mungkin cikgu boleh memperkenalkan sebagai mukadimahnya untuk subjek kita pada hari ini, cikgu. Silakan. Okey, Cikgu Syam perkenalkan untuk subjek Kesusasteraan Melayu Komunikatif merupakan subjek elektif yang mana diberi peluang dan ruang untuk pelajar-pelajar mengambil subjek ini mengisi khususnya untuk melanjutkan peluang pengajian ke tingkatan 6 khususnya. Okey. Dan di sini juga pelajar-pelajar juga perlu menguasai dan memahami segala istilah konsep yang terdapat dalam setiap genre yang dikaji. Okey, baiklah. Dan mungkin kita nak tanya wakil daripada murid pula, kan? Kita ada Haziq. Mungkin Haziq nak memberi pandangan Haziq berkaitan dengan mata pelajaran kita pada hari ini. Silakan Haziq. Okey. Pada pendapat saya, mempelajari sastra bagaikan memahami kehidupan kerana karya yang dihasilkan adalah berkisah tentang kehidupan dan lahir dari emosi serta jiwa penulis supaya pembaca dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Okey, baiklah. Itulah dia. Saya pasti murid-murid kita semuanya sudah tidak sabar, cikgu, untuk mempelajari bagi mata pelajaran pada hari ini bagi slot sukses SPM 2021. Tapi kita berehat dahulu. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bertemu dengan saya Ria dalam Didik TV KPM untuk slot sukses SPM 2021. Kita dalam mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif dan sekali lagi di studio saya bersama-sama dengan Cikgu Mastura dan juga Cikgu Syam. Kedua-dua mereka daripada Kelantan Ya, betul, dan Cikgu, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran pada hari ini, saya nak mengalu-alukan juga Cikgu untuk kita mengamalkan SOP dahulu, Cikgu. Okey, seperti kita sekarang ini adalah menggunakan gel pembasmi kuman. Saya bagi kepada Cikgu ya. Okey. Terima kasih. Ini adalah salah satu langkah pencegahan untuk kita elakkan penularan jangkitan COVID-19. Baik. Okey, Cikgu, nampak gayanya para murid kita pun sudah tidak sabar untuk memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, Cikgu. Okey, terima kasih Ria dan terima kasih kepada murid-murid yang ada di talian sekarang ini dan juga yang sedang menonton di kaca TV sekarang ini. Jadi saya bersama dengan Cikgu Puan Maizura binti Muhammad dari SMK Bacok dan saya Cikgu Syam. Kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita pada petang ini. Iaitu Kesusasteraan Melayu Komunikatif yang mana sajak
yang dipilih ialah Sajak Aku Tidak Berani Berjanji karya Rosli K. Matari. Seterusnya kita melihat dokumen standard kurikulum dan pentafsiran di mana standard kandungan yang dipilih ialah 1.2 mengenali dan memahami elemen sastra, iaitu standard pembelajaran 1.2.2 iaitu mengenali dan memahami prosa moden iaitu sajak, dan juga 2 membaca, memahami dan menerangkan maksud, dan standard pembelajaran 4 yang dipilih ialah menganalisis gaya bahasa. Seterusnya Ria, 1.3 ialah membuat kritikan sastra, iaitu 1.3.1 menjelaskan maksud kritikan sastra, dan 1.3.2 memberi pandangan, sanjungan dan juga saranan terhadap karya-karya yang dibaca. Okey. Seterusnya Cikgu Syam akan menyentuh sedikit. Okay, ini merupakan ilmu baru, jadi Cikgu Syam akan menyentuh sedikit maksud ambiguity. Okay, maksud ambiguity di sini kalau kita lihat di paparan skrin, okay, murid-murid boleh melihat di sini ialah di mana ambiguity bermaksud kepelbagaian makna dan disebut juga sebagai ketaksaan. Okay. Okay, di mana hasil penulisan yang berunsurkan ambiguity ini mempunyai kemungkinan murid-murid boleh membuat pelbagai tafsiran. Yang mana kita boleh membuat lebih daripada satu tafsiran berdasarkan genre sajak yang dikaji. Dan murid-murid perlu menguasai, perlu faham bahawasanya dalam buku teks Kubentang Selai Peta, yang mana murid-murid perlu menguasai, perlu memahami kita ada 26 tajuk sajak yang perlu kita kaji, yang perlu kita selongkar, yang perlu kita bongkar dan perlu kita bedah karya-karya dalam puisi yang diberi. Okey. Jadi prinsip ambiguity ini terdapat dalam laras sastra yang mana ambiguity ini juga dianya tergolong dalam gaya bahasa. Okey, jadi di sini Cikgu Syam nak menjelaskan kenapa kita memilih maksud ambiguity petang ini. Okey, kerana pada sajak yang kita kaji iaitu sajak Rosli K. Matari, okey, yang mana sajak ini dia mempunyai 2 lapis tema. Okey, 2 lapis tema yang mana pada lapis tema yang pertama di mana sajak ini menjelaskan tentang kejelasan prinsip dalam kepimpinan. Manakala pada lapis yang kedua sajak ini ialah mengungkapkan tentang kehidupan yang sementara. Sebab kenapa? Okay, untuk lapis yang kedua mengungkapkan tentang hakikat kehidupan yang sementara, kerana kita sebagai manusia ada fasa-fasanya yang tersendiri. Yang mana fasa yang terakhir adalah fasa kematian. Jadi sajak ini cuba diketengahkan oleh penulis sajak iaitu Rosli K. Matari. Okey, seterusnya kalau kita lihat di sini maksud keseluruhan sajak. Yang mana sajak Rosli K. Matari ada 9 rangkap yang perlu pelajar-pelajar, yang perlu murid-murid selongkarkan maksudnya. Di sini diberikan maksud keseluruhan sajak pada lapis yang pertama. Okey, pada lapis yang pertama di mana sajak ini dia mempunyai 2 lapis maksud yang mana lapis yang pertama menceritakan tentang pemimpin yang jujur tidak akan berani memberi janji. Okey. Bahawa semua permintaan daripada golongan bawahan yang dipimpinnya itu dapat dipenuhi semuanya. Itu pada lapis yang pertama. Okey. Pada lapis yang kedua dalam 9 rangkap tersebut, di mana sajak ini membincangkan tiada siapa mengetahui apakah yang akan berlaku pada hari esok dan hari-hari yang akan datang. Kerana hidup dunia ini adalah fana. Justru ajal ataupun kematian boleh berlaku pada bila-bila masa. Jadi kita buktikan mana rangkapnya. Jadi Cikgu Syam memilih di sini pada rangkap yang ke-9. Contohnya hanya sekali ia pernah menjawab, aku tidak berani berjanji apa-apa. Termasuklah pada lapis yang pertama dan juga pada lapis yang kedua yang kita bincangkan tadi. Membawa maksud yang sama. Membawa maksud yang sama. Okey. Okey. Seterusnya, Cikgu Syam ambil di sini pada rangkap yang keempat. Okey, pada rangkap yang keempat di sini, okey, dia kata aku ngeri pada maut. Okey, lebih daripada jeritanmu, maut lebih pantas daripada angin, lebih gelita daripada malam. Jadi dalam sajak ini, dalam maksud ini kita boleh berikan 2 lapis. Di mana pada lapis yang pertama mengungkapkan pemimpin ini lebih takut pada balasan yang akan diterima akibat tidak menunaikan janji. Sekiranya pemimpin tidak dapat memenuhi keseluruhan
kehendak rakyat yang dipimpinnya. Itu pada lapis yang pertama. Okey. Pada maksud lapis yang kedua pada rangkap 4 ini menjelaskan ataupun menerangkan bagaimana aku. Okey, aku takut apabila memikirkan tentang kematian. Okey, lebih dari segalanya ajal boleh datang secara tiba-tiba atau cepat. Tanpa cepat ataupun lewat sesaat. Itu yang cuba diketengahkan pada rangkap yang keempat. Ini rangkap yang Ria baca sebentar tadi. Kalau kita dengar tadi di awal permulaan, Ria yang bacakan, Ria yang deklamasikan sajak tersebut. Rasa Rangkap sangat begitu terkesan cikgu. Ya, Bila betul. kita menghayati satu rangkap tu, macam kalau kita sekadar membacanya saja mungkin tidak membawa maksud apa-apa, tapi bila kita mendalami isi maksud perkataan itu memang sangat-sangat memberi kesan kepada saya cikgu. Ya, betul. Jadi murid-murid boleh membuat pelbagai interpretasi. Okay? Jadi sebab itulah sajak yang ditulis oleh Rosli K. Matahari ini dia bersifat ambiguity. Yang mana kita boleh membuat dua pentafsiran. Dia ada lapis yang pertama dan juga dia ada lapis yang kedua. Okay? Seterusnya Cikgu Syah memilih di sini, okey murid-murid, Cikgu Syah memilih pula di sini ialah maksud rangkap yang ke-7 dan yang ke-8. Okey, yang mana rangkap yang ke-7, Cikgu Syah mengambil maksud untuk lapis yang pertama. Okey, manakala untuk rangkap yang ke-8, Cikgu Syah memilih untuk lapis yang kedua. Okey, jadi pada lapis yang pertama, di mana maksudnya ialah menerangkan rakyat haruslah menghormati dan patuh kepada pemimpin. Itu lapis yang pertama. Ini yang cuba diketengahkan oleh penulis. Dan pada lapis yang kedua membincangkan sang pelita. Sang pelita membiarkan sahaja bayangnya hilang. Kerana ia sendiri tidak berani memberi janji bahawa malam esok tentu mereka akan ada lagi. Ini menunjukkan tentang kehidupan manusia yang fana. Kalau kita lihat pelita, kadang dia menyala, kadang dia padam. Itulah kehidupan hakikat kehidupan kita manusia di muka bumi. Betul cikgu. Okey. Seterusnya, Cikgu Syam nak menyentuh pula elemen yang kedua untuk standard pembelajaran iaitu elemen gaya bahasa. Kita nak menganalisis gaya bahasa. Sebab sajak yang dihasilkan oleh penulis sajak Rosli K. Matahari merupakan sajak yang hebat. Sajak yang bernilai tinggi mutunya. Jadi sebelum itu murid-murid perlu menguasai, perlu memahami apa itu gaya bahasa. Jadi gaya bahasa ialah penggunaan bahasa yang dipilih. Yang dipilih untuk menghasilkan sajak yang baik. Sajak yang baik perlu menggunakan gaya bahasa yang baik. Gaya bahasa adalah penggunaan bahasa yang dipilih dan digunakan untuk menyampaikan sesuatu maksud. Apakah gaya bahasa yang terdapat dalam sajak tersebut? Jadi termasuklah macam apa yang saya sampaikan tu, adakah itu dikira gaya bahasa cikgu? Ya, betul. Dikira gaya bahasa. Okey. Bila kita faham konsep apa itu gaya bahasa, jadi kita selongkarkan. Kita bongkarkan di muka surat dalam buku teks Kubentan Selai Peta, muka surat mana dalam genre puisi Melayu Moden kita keluarkan gaya bahasa. Sebab kenapa? Sebab elemen gaya bahasa ni, kalau kita lihat soalan-soalan SPM sering kali keluar dalam soalan yang sebenar. Jadi rugi kalau sekiranya pelajar-pelajar tidak menguasai istilah konsep gaya bahasa. Okey, cikgu, dan mungkin kalau sebut pasal gaya bahasa ni, saya yakin murid-murid yang sedang bersama-sama dengan kita ni pun ada sedikitlah yang mungkin cikgu boleh uji mereka. Uji minda cikgu. Okey, mungkin kita boleh tanya salah satu cikgu. Okey. Kita boleh kemukakan soalan. Contohnya cikgu nak tanya kepada siapa cikgu? Okey, good idea kat situ. Okey, kita cuba tanya seorang pelajar yang ada di hadapan kita hari ini, hadapan skrin kita hari ini. Kita tanya Haziq. Apakah gaya bahasa yang pernah Haziq dengar? Yang pernah Haziq belajar di sekolah? Ya, yang pernah Haziq belajar. Silakan Haziq. Gaya bahasa yang saya belajar di sekolah, gaya bahasa kata ganda, gaya bahasa asonansi. Ya, lagi? Gaya bahasa aliterasi. Ya, betul. Gaya bahasa asonansi. Ya, betul. Okey. Banyak lagi. Tahniah Haziq. Bagus, tahniah. Itulah gaya bahasanya. Jadi seperti yang Cikgu Syam beritahu, jadi rugi apabila kita tidak menguasai istilah gaya bahasa. Jadi bila kita dah mengkaji sajak tersebut, elemen yang kita kaji elemen gaya bahasa, maka kita keluarkan gaya bahasa apakah yang ada pada rangkap yang pertama sehinggalah pada rangkap yang ke-9. Jadi di sini Cikgu Syam dah keluarkan dia di situ. Lebih kurang 8 gaya bahasa. Jadi di sini Cikgu Syam berikan terlebih dahulu ialah gaya bahasa personifikasi. Gaya bahasa personifikasi itu memberikan sifat manusia kepada bukan manusia.
Okey, kenapa Cikgu Syah memilih personifikasi? Sebab dalam rangkap yang pertama sehingga rangkap yang ke-9, gaya bahasa yang paling banyak dalam sajak tersebut yang didominasi oleh penulis adalah gaya bahasa personifikasi, memberikan sifat manusia kepada bukan manusia. Apa itu personifikasi? Contohnya senang saja. Contohnya seperti matahari tersenyum mengintai. Pohon nyur melambai-lambai. Pohon nyur melambai-lambai. Okay, kaki udang yang bersimpati, itulah personifikasi. Itu dia. Bila pelajar faham konsep, maka kita senang untuk mencari gaya bahasa dalam 26 tajuk sajak dalam buku teksku Bentang Sehelai Petang. Okey. Kemudian kita teruskan yang kedua ialah gaya bahasa simili. Saya rasa mungkin Haziq, mungkin Nadirah dah pernah dengar apa itu simili. Okey. Jadi simili ini merupakan gaya bahasa perbandingan yang menggunakan perkataan seperti, perkataan bagai, perkataan umpama, perkataan laksana, itulah simili. Ya, perkataan bak, itulah kata kunci murid-murid perlu mencari gaya bahasa sama ada dalam genre puisi ataupun dalam genre prosa ataupun novel dan sebagainya. Jadi kita keluarkan gaya bahasa. Okay? Kemudian yang ketiga adalah gaya bahasa singkop. Gaya bahasa singkop inilah gaya bahasa singkatan kata ataupun pemendikan kata. Contohnya macam mana tu Cikgu Syam? Contohnya daripada sudah kepada dah, daripada tidak kepada tak, daripada kamu kepadamu. Inilah yang kita panggil gaya bahasa. Tapi ia tetap membawa makna yang sama. Betul. Dia tetap membawa makna yang sama. Okey, seterusnya ialah gaya bahasa responsi. Apa itu responsi? Iaitu gaya bahasa perulangan kata ataupun perulangan frasa pada tengah-tengah baris. Banyak digunakan responsi dalam sajak. Sajak yang hebat, sajak yang baik perlu banyak menggunakan gaya bahasa yang seperti responsi, seperti personifikasi dan sebagainya. Okay. Seterusnya ialah gaya bahasa kata ganda. Gaya bahasa kata ganda. Kemudian kita ada juga gaya bahasa inversi, iaitu gaya bahasa pembalikan kata. Kemudian kita ada gaya bahasa asonansi, iaitu gaya bahasa perulangan bunyi huruf vokal, iaitu diulang sebanyak 3 kali atau lebih dalam satu baris puisi. Dan yang terakhir ialah gaya bahasa aliterasi, iaitu perulangan bunyi huruf konsonan. Sama juga sifatnya, perlu 3 baris, perlu 3 dalam satu baris puisi. Ini merupakan gaya bahasa yang kita keluarkan dalam sajak Aku Tidak Berani Berjanji, karya Rosli K. Matari, yang mana gaya bahasanya ada terdapat pada rangkap yang pertama sehinggalah rangkap yang ke-9. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Cikgu Mai untuk menguji pelajar-pelajar, murid-murid kita pada petang ini. Kalau nampak gaya mereka sudah pun bersedia untuk berpuisi ni kan, cikgu-cikgu. Okey, silakan Cikgu Mai. Okey, so sekarang cikgu nak uji murid-murid yang ada dengan cikgu sekarang untuk menganalisis gaya bahasa yang terdapat dalam 9 rangkap sajak Aku Tidak Berani Berjanji ini berdasarkan apa yang telah Cikgu Syam terangkan sebentar tadi. Okey, so siapa yang nak mulakan dulu? Silakan, mungkin boleh angkat tangan siapa yang nak mulakan dulu. Okey. Boleh Haziq. Haziq. Okey, Haziq angkat tangan. Silakan Haziq. Gaya bahasa kata ganda, cikgu. Kata ganda kat mana tu Haziq? Dekat rangkap 1 baris 1. Ya, betul. Gaya bahasa kata ganda iaitu rangkap pertama di baris yang pertama. Contohnya mana? Contohnya ialah sudah. Itu menunjukkan gaya bahasa kata ganda. Dan juga tiap. Okey, ada lagi tak Haziq? Ada lagi, cikgu. Yang mana? Dekat rangkap 3. Rangkap 3. Baris 1. Baris 1. Okey, cuba Haziq baca. Nampak, cikgu. Tak nampak. Okey. Dah nampak Haziq? Nampak. Okey, silakan Haziq. Apa dia Haziq? Nampak. Okey. Bacakan rangkap ketiga baris yang pertama. Ya. Bahkan ketika angin mencuri-curi masuk. Ya, betul Haziq. Okey, kata ganda di situ ialah mencuri. Okey, ada lagi tak? Ada lagi, cikgu. Kat mana tu Haziq? Banyak betul Haziq jumpa. Oh, itu dipanggil kata ganda? Ya, kata ganda. Okey, baiklah. Mana? Rangkap 3 baris 4, cikgu. Rangkap 3 baris ke-4. Cuba baca Haziq. Bayangnya menjerit-jerit cemas. Okey, menjerit-jerit cemas. Menjerit-jerit. Okey.
Okey, itu adalah contoh-contoh yang contoh-contoh kata ganda yang terdapat dalam tiga rangkap dalam Sajak Aku Tidak Berani Berjanji. Okey, terima kasih Haziq. Baguslah kamu, tahniah. Okey. Lepas ni kita dengar pula murid-murid yang lain bagi pandangan pula cikgu. Ya, kan? betul. Sebab dia orang ni dah cantik dah pakai ni cikgu. Ya, betul. Dah get ready, dah bersedia dah. Ya, Tapi ya, betul. itulah dia. Okey cikgu, mungkin boleh ada lagi yang cikgu nak? Okey, ada lagi tak yang boleh kenal pasti ataupun boleh menganalisis gaya bahasa yang terdapat dalam 3 rangkap ini? Tunggu biar dia orang menganalisa dulu cikgu. Oh, tak sabar tu. Ya, betul. Sekejap je lagi, sabar ya murid-murid, sebabnya kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Ya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria untuk kita slot hari ini Sukses SPM 2021 dalam mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif. Ria bawakan hari ini kita ada Cikgu Mai dan juga Cikgu Syam bersama-sama dengan kita. Tadi banyak pembelajaran yang dah pun diberikan oleh cikgu pada hari ini dan mungkin kita nak sambung tadi sebab kalau tengok gayanya murid-murid kita dah tak sabar nak menjawab soalan daripada Cikgu Mai tadi. Betul. Silakan cikgu. Okey. Tadi cikgu dengar ada Nadira ke? Nak bagi jawapan, nak bagi gaya bahasa yang terdapat dalam 3 rangkap ni. Silakan Nadira. Ya, cikgu. Ya betul. Nadira cepat. Gaya bahasa personifikasi. Personifikasi. Rangkap 1 baris 3. Rangkap 1. Bayangnya bermain sepuas-puasnya. Ya, betul. Okey, Nadira. tanya Nadira. Ada lagi tak Nadira? Ada cikgu, rangkap 1 baris 4 atau membebel sekehendak hatinya. Okey. Betul tu. Okey, Nadira, betul tu. Ada lagi tak? Ada cikgu, di rangkap mana? 2 baris 1. Sang pelita ketawa. Okey, sang pelita enggan ketawa. Betul. Okey. Ada lagi. Ada lagi? Okey. Teruskan jumpa Nadira. lagi, okey. Jumpa lagi. Rangkap 2 baris 3. Sewaktu bayangnya terhantuk tiang. Wah, okey. Betul. Satu lagi cikgu. Ya, ada lagi. Satu lagi. Okey. Rangkap 3 baris 2. Sang pelita berdiam diri sahaja. Okey, baguslah Nadira. Dah berjumpa banyak kan kat situ. Betul. Itulah contoh-contoh personifikasi, Personifikasi. dalam Sajak Aku Tidak Berani Berjanji. Okey, so kita akan teruskan pergi pada pembelajaran yang seterusnya iaitu kritikan sastra. Okey, baiklah. Okey, itu yang sajak yang saya bacakan tadi cikgu. Okey. So ini adalah contoh gaya bahasa mengatup dan menganga mulut luas-luas ialah aliterasi di mana ada pengulangan huruf M di situ, konsonan M iaitu M mengatup menganga mulut luas-luas. Okey, pengulangan huruf konsonan M. Okey, dan seterusnya ialah bayangnya pandai pula bersopan dan hormat ialah adalah gaya bahasa asonansi iaitu pengulangan vokal A. Ya. Okey. Dan seterusnya kepada soalan contoh yang pertama, nyatakan maksud rangkap kedua dan ketiga puisi di atas. Okey. Ada tak siapa-siapa nak cuba menjawab? Mungkin Saya ada nak cuba, murid-murid Nak cuba? Ada nak cuba? Okey, silakan. Ainin. Betul? Ya. Okey, silakan Ainin. Maksud rangkap kedua ialah kehidupan di dunia ini penuh dengan senda gurau dan permainan. Manusia yang lalai akan merasai menyesal apabila menerima akibat yang buruk. Manakala maksud bagi rangkap ketiga pula ialah dunia hanyalah tempat persinggahan yang sementara kerana kematian tetap akan berlaku walaupun manusia tidak mahu meninggalkan dunia ini. Okey, maksudnya dekat rangkap kedua dan juga rangkap ketiga, maksudnya penyajak itu mengingatkan kepada para pembaca sajak itu bahawa kematian tu tetap akan berlaku. Ya. Dan kehidupan di dunia ini tidaklah kekal, hanya sementara sahaja. Ya. Okey, dan seterusnya kita Soalan boleh contoh skip yang kat kedua. sini. Dan kita akan pergi kepada standard pembelajaran yang seterusnya iaitu kritikan sastra. Dan cikgu persilakan Cikgu Syam. Silakan Cikgu Syam. Okey. Seterusnya ialah kita melihat apa itu definisi kritikan sastra.
Okey, ini merupakan elemen baru yang perlu murid-murid kuasai. Okey, jadi bila sebut kritikan sastra ini merupakan satu usaha mempertimbang dan menilai karya sastra secara jujur serta sistematik. Karya sastra apa itu yang perlu kita nilai, yang perlu kita kaji, yang perlu kita timbangkan secara sistematik. Okey, contohnya seperti kita buat kritikan dalam novel naratif Ogon Shoto, dalam cerpen kita ada lebih kurang 10 tajuk cerpen, kemudian kita ada 2 tajuk drama yang perlu kita buat kritikan. Okey, dan kita perlu menilai karya secara jujur. Okey, dan diperkuatkan dengan alasan-alasan yang munasabah. Perlu sertakan contohnya bagaimana. Dan asas kritikan tanpa menggunakan teori sastra. Dan kritikan ini boleh kita bahagikan kepada 3. Yang pertama sekali ialah kritikan pandangan, iaitu dengan memberikan pandangan. Kemudian yang kedua ialah dengan memberikan sanjungan. Dan yang ketiga ialah dengan memberikan saranan. Jadi murid-murid perlu memahami definisi kritikan dan perlu memahami jenis-jenis kritikan. Jadi Cikgu Syam ulang sekali lagi, ada 3 iaitu kritikan pandangan, kritikan saranan dan juga kritikan sanjungan. Okey, kita teruskan lagi dengan slide. Okey, kalau sebut tentang kritikan, jenis kritikan yang pertama sekali ialah kritikan pandangan. Apa itu kritikan pandangan? Kritikan pandangan inilah di mana murid-murid boleh mengemukakan ataupun menyatakan idea, menyatakan pendapat, menyatakan buah fikiran tentang sesuatu karya. Okey, tentang sesuatu karya yang kita kaji. Okey, yang kita selongkar, yang kita bedah karya tersebut. Kita boleh buat kritikan. Okay. Kemudian yang kedua ialah kritikan saranan, di mana kritikan yang cenderung menganjurkan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan atau memantapkan unsur yang membina karya. Dan kritikan yang terakhir ialah kritikan sanjungan, di mana kita memuji karya. Okay, memuji karya dan pengarangnya dengan menyerlahkan pemikiran yang bernas. Itu jenis-jenis kritikan yang perlu murid-murid kuasai, yang perlu murid-murid faham. Saya ulang, ada 3, iaitu kritikan pandangan, kritikan saranan dan juga kritikan sanjungan. Mungkin murid-murid lebih faham kalau kita tengok contoh. Ya, betul Cikgu Mai. Apa kata kalau kita tengok contohnya macam mana? Ya. Okey. Di sini, okey, kita tengok proses terlebih dahulu. Kita tengok proses bagaimana. Okey. Proses mengkritik karya sastra ada 3 langkah di situ. Yang mana pertama, murid-murid perlu membaca dan memahami peristiwa penting dalam karya. Kalau mereka tak baca, tak boleh buat kritikan. Tak boleh maknanya buat kritikan. pelajar kena baca. Tak faham kan? Ya, pelajar kena baca, pelajar kena hadam. Setiap karya. Contohnya kalau dalam genre cerpen kita ada 10 tajuk. Bermula dengan cerpen 000 sehinggalah cerpen Bukit Emas. Pelajar perlu faham, kuasai isi ceritanya. Ini proses untuk kita membuat kritikan. Sama ada kritikan pandangan ke, kritikan sanjungan ke, ataupun kritikan saranan. Ya. Okey. Seterusnya proses yang kedua? Yang kedua ialah mencari kritikan yang sesuai. Kritikan apa? Okay. Sama ada pandangan, sama ada sanjungan, sama ada saranan. Dengan menggunakan teknik-teknik yang tepat. Okey. Kemudian yang ketiga ialah, langkah yang ketiga membuat huraian. Membuat huraian yang sesuai bagi menyokong kritikan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam karya. Baik, itu Cikgu. Proses dia. Sebut pasal kritikan tadi, ada 3 kan yang sesuai lah. Itu Cikgu bagi tahu tadi, pandangan, sanjungan dan juga saranan. Ya, betul. Mungkin sebelum itulah kita nak uji minda juga. Pelajar, murid-murid yang bersama-sama dengan kita hari ini. Macam mana, apa yang dimaksudkan dengan kritikan pandangan? Mungkin mereka boleh kongsikan contoh, Cikgu? Ya, boleh. Boleh? Okey, siapa yang sudah bersedia untuk mungkin nak kongsikan contoh kritikan pandangan? Okey. Sebelum kita uji murid-murid tu, Ria. Boleh. Okey, kita bagi dulu contoh. Ini contoh kita Cikgu. bagi contoh Cikgu dulu. Lepas ni kita uji dia. Kalau tak boleh jawab lagi, kita tarik telinga dia. Ya, betul. Okey. Saya serah untuk Cikgu Mai. Nyatakan kritikan pandangan di situ. Kritikan pandangan. Cikgu bagi contoh kat sini. Mengenai hakikat kehidupan yang tidak kekal. Jadi, contoh yang kita boleh ambil dalam rangkap ni iaitu mengucapkan selamat tinggal, berharap bertemu lagi esok malam, tetapi sang pelita
membiarkan sahaja bayangnya pergi. Jadi huraian kepada kritikan pandangan itu ialah penyajak memberi kesedaran kepada pembaca tentang kehidupan yang sementara. Oleh itu, manusia haruslah bijak mengurus kehidupan mereka dengan pengisian yang bermanfaat dan penuh kebaikan. Okey, itu adalah kritikan pandangan terhadap maksud sajak tu. Betul. Pada lapis yang kedua. Maksudnya murid-murid boleh memberikan idea dan idea yang dikongsikan adalah idea yang bernas untuk menyatakan kritikan pandangan tadi. Seterusnya. Okey, seterusnya kita melihat pula kritikan sanjungan. Okey, maksud kritikan sanjungan tadi ialah makna kita menyanjung. Memberi penghormatan. Memberi penghormatan di mana kreativiti puisi yang menggunakan tema yang berlapis. Seperti kita bincangkan di awal-awal tadi, di mana bila sebut ambiguity, dia mempunyai dua pentafsiran. Jadi dalam sajak ini kalau kita lihat kreativiti puisi yang menggunakan tema yang berlapis ataupun ambiguity. Okey, contohnya seperti tiap malam yang sudah-sudah. Okey, sang pelita membiarkan sahaja bayangnya bermain sepuas-puasnya atau membebel sekehendak hati. Okay, sekehendak hatinya. Jadi penyajak mengetengahkan tema yang berlapis. Okay, dalam karya beliau iaitu tentang interpretasi makna yang berbeza mengenai kepimpinan dan hakikat kehidupan yang sementara di dunia. Ini yang cuba diperjelaskan oleh penulis sajak. Cikgu Syam, bukan semua sajak yang penyajak yang boleh menghasilkan sajak yang bertema berlapis ni. Ya. Yang ambiguity. Betul, Cikgu jadi Wan. memang sajak ini adalah salah satu daripada sajak yang bermutu tinggi, Ria. Ya. Yang bernilai tinggi. Okay, kerana mempunyai dua lapis. Okay. Seterusnya ialah kritikan. Yang ketiga adalah kritikan saranan. Okay, kritikan saranan di mana peringatan tentang sifat kehidupan di dunia. Ya. Okey. Pada rangkap mana di sini, Ria? Pada rangkap yang Ria baca seketika tadi, betul tak? Betul. Pada rangkap yang keempat, contohnya aku ngeri pada maut. Okay? Lebih daripada jeritanmu, maut lebih pantas daripada angin, lebih gelita daripada malam. Apa yang ingin diketengahkan oleh penyajak, Cikgu Mat? Okey, penyajak menyarankan kepada pembaca bahawa kehidupan di dunia yang fana ini adalah kesenangan yang sementara sahaja. Okey, yang mudah didapati tetapi mudah juga lenyap, Ria. Okey, jadi itu adalah saranan yang kita boleh berikan kepada pembaca. Ya. Okey. Okey. Okey, seterusnya ini contoh soalan. Barulah kita nak uji murid. Tadi saya seakan tidak sabar, cikgu. Kan. Bila kita berikan penerangan, pelajar murid-murid dah memahami jenis-jenis kritikan, dah faham definisi kritikan, kita boleh masuk kepada soalan. Okey. Silakan Cikgu Mai. Murid-murid dah sedia? Kalau bersedia angkat tangan boleh? Okey. Okey. Baik, Semua dah kita bersedia tengok nampak gayanya? Ya. Okey, so kita lihat pada contoh soalan. Sang pelita enggan ketawa walau ada ketika mungkin agak lucu sewaktu bayangnya terhantuk tiang atau terbolos lubang lantai jatuh ke tanah. Ya. Okey, jelaskan kritikan sanjungan anda tentang gaya bahasa yang terdapat dalam puisi tersebut. Okey, siapa boleh bagi sanjungan terhadap gaya bahasa sahaja? Ya. Gaya bahasa, Okey. Ya. Siapa angkat tangan tu? Siapa? Nur Farhana. Farhana, silakan Farhana. Okey, Farhana, silakan. Jelaskan kritikan sanjungan tentang gaya bahasa dalam puisi yang Cikgu Mai bacakan tadi. Kritikan sanjungan terhadap penyajak yang mendominasikan gaya bahasa personifikasi dalam puisi. Pada rangkap 2, baris 1. Sang pelita enggan ketawa. Bayangnya terhantuk tiang pada rangkap 2, baris 3. Serta terbolos lubang lantai jatuh ke tanah di baris keempat. Okey, itu Betul, bagus. Betul. Betul. Bagus Nadira. Memang betul jawapan tu di mana penyajak itu mendominasikan gaya bahasa personifikasi dalam rangkap ini ada tadi Nadira sebut ada 3. Ada 3. Jadi kita menyanjung. Memang susah kita nak mengemukakan gaya bahasa personifikasi dalam satu rangkap. Tapi penyajak ni boleh mengeluarkan gaya bahasa tersebut dalam satu rangkap. Dan kerana itulah dalam sajak tersebut didominasikan oleh gaya bahasa personifikasi. Okey, seterusnya Cikgu Syam. Soalan contoh 4, mungkin kita boleh minta murid kita bacakan puisi tu boleh? Boleh. Okey. Silakan. Silakan. Siapa yang ingin membaca dengan penuh perasaan lah, Cikgu? Ya.
Farhana mungkin? Farhana dah tadi ke belum? Oh, dah tadi. Okey, siapa yang nak? Saya Okey, Haziq. Haziq, okey. Okey, silakan Haziq. Baca dengan penuh perasaan Haziq. Seolah-olah awak sedang membaca sajak di khalayak ramai mungkin. Silakan Haziq. boleh zoom tak? Oh, dia tak nampak. Okey, dah nampak Haziq? Okey, silakan. Kita dah nampak. Mengantuk dan menganga mulut luas-luas. Sesekali liar bagai teduh selah. Menjelang ujung di dini hari. Bayangnya pandai, pula bersopan dan hormat. Okey Haziq. Okey, itu adalah rangkap dalam sajak itu ya, dan soalannya ialah jelaskan kritikan pandangan anda tentang nilai murni masyarakat yang terdapat dalam petikan puisi tersebut. Okey. Ainin mungkin boleh jawab, Ainin? Apakah dia kritikan pandangan Ainin tentang... Atau Haziq nak sambung? Oh, atau Haziq nak sambung? Jawab boleh? Okey, Haziq boleh. Baca dan dia nak jawab. Ya, okey. Silakan Haziq. Kritikan pandangan tentang nilai murni masyarakat ialah kepentingan kesopanan dan menghormati pemimpin dalam kehidupan. Contohnya, bayangnya pandai pula bersopan dan hormat. Okey, jadi di situ kita tengok bahawa Haziq memberi pandangan tentang maksud dalam lapis yang pertama. Iaitu setiap rakyat ataupun masyarakat mestilah menghormati pemimpin. Okey, bagus Haziq. Hebat. Tahniah, hebat Haziq. Dan seterusnya. Silakan Cikgu Syam. Okey, seterusnya soalan contoh yang kelima. Okey, kita uji murid-murid yang ada di hadapan kita sekarang ini. Okey. Okey, siapa nak baca cikgu? Siapa nak baca? Okey. Kalau boleh sekali lagi lah Kak Ria nak murid-murid yang mana nak membaca ni baca dengan penuh perasaan. Deklamasikan sajak seperti apa yang saya buat tadi. Okey ke tadi saya cikgu? Boleh, okey. Bagus sangat. So saya nak murid-murid yang mungkin nak jadi wakil pada hari ini deklamasikan sajak dengan penuh perasaan. Silakan siapa? Siapa? Mungkin? Ainin. Ainin nampak dia senyum je. Saya dah bersedia, cikgu. Silakan Ainin. Cikgu nak tengok. Okey. Nampak ya Ainin? Nampak. Okey. Silakan. Mengatuk dan menganga mulut luas-luas. Sesekali ia bagai teduh selah. Menjelang ujung dini hari, bayangnya pandai pula bersopan dan hormat. Kalau kita perhatikan, rangkap ni sama dengan soalan nombor 4 tadi. Betul, cikgu. Kita menggunakan rangkap yang sama tapi berbeza dari segi soalan dia. Okey, tadi kita nak minta kritikan pandangan. Jadi sekarang ni kita nak nyatakan, jelaskan kritikan saranan anda tentang nilai murni masyarakat yang terdapat dalam petikan puisi tersebut. Okey, ada siapa-siapa yang nak menjawab? Ataupun mungkin Ainin sendiri? Siapa tu? Ainin. Okey, Ainin. Dia dah baca tadi dan dia tahu jawapan dia. Silakan. Silakan. Kritikan saranan tentang nilai murni masyarakat ialah amalan kesopanan dan menghormati pemimpin sangat penting dalam kehidupan. Contohnya, bayangnya pandai pula bersopan dan hormat. Okey, jadi kat situ penyajak menyarankan kepada pembaca supaya mengamalkan sikap bersopan santun dan menghormati pemimpin. Jadi dia menjadi kritikan saranan lah kepada rangkap ini. Jadi betul jawapan Ainin tadi? Betul. Okey, baiklah. Nampak gayanya, saya pasti murid-murid dah dapat banyak kita punya input pada hari ini mengenai sesi pembelajaran kita. Dan kita bagi Cikgu Mai, Cikgu Syam rehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM untuk slot Sukses SPM 2021. Kita dalam mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif, dan untuk itu sekali lagi Ria di studio bersama-sama dengan Cikgu Mai dan juga Cikgu Syam. Ya, dah kita punya panjang sesi pembelajaran pada hari ini. Ria pun rasa macam saya berminatlah Cikgu Mai, Cikgu Syam untuk bersajak selepas kita tahu orang kata keindahan dalam sajak tu kan, bukan sekadar membaca saja, andai kata kita dari dalam hati terus dia terbit macam tu, terbitlah sinar matahari. Betul tu Ria. Kalau betul-betul Ria memahami, mendalami maksud sajak tu, Ria boleh adaptasikan sajak itu dalam bentuk yang lain. Ya, betul. Okey, sebab bila kita dah menjiwai, dah masuk dalam diri kita, sajak tu dia automatik dia akan keluar terus dalam bentuk lain pula. Tapi betul, membawa maksud dan juga tema yang sama. Okey, dan untuk itu kita nak belajar lagi Cikgu. Belum lagi habis sesi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Cikgu Mai, mungkin Cikgu Syam. Okey, kita nak belajar lagi seperti mana yang Cikgu Mai sebutkan tadi Ria. Okey, kita boleh adaptasikan daripada sajak kepada pantun. Okey. Jadi petang ini kita nak melihat pantun yang telah diadaptasikan dari sajak Aku Tidak Berani Berjanji. Dari sajak yang berbentuk bebas kita adaptasikan jadi pantun yang berbentuk terikat. Okey, jadi kita nak dengar murid-murid yang akan memestamukan pantun tersebut. Okey, mungkin ada yang nak menjadi wakil yang pertama pada hari ini untuk memestamukan. Ainin. Silakan Ainin. Untuk rangkap yang pertama, boleh Cikgu? Boleh. Okey, silakan. Kita dengar sama-sama. Okey. Bertanam ubi di tepi taman, hujung petang barulah pulang, hidup di dunia hanya pinjaman, umpama bayang akhirnya hilang. Wah, bagi tepukan sikit untuk Ainin. Ada yang nak sambung ke? Okey, ada yang nak sambung. Lagi. Silakan. Okey, Farhana, sambung. Rangkap yang kedua, silakan. Hari senja condong ke barat, awan merah suram warnanya, hidup di dunia ambillah ingat, akhirat jua akan sudahnya. Okey, seterusnya. Seterusnya. Anak landak di tepi hutan, lincah lompatan si anak rusa, pemimpin bijak jadi sanjungan, negara aman, makmur sentosa. Okey, dan rangkap last boleh tak bagi kat saya Cikgu? Boleh Ria, silakan. Okey, berdebar saya ni tak pernah. Tu dipanggil apa Cikgu? Mestamu. Okey. Bunga melati di atas para, harum mewangi hingga ke petang, hidup berbakti pada negara, Malaysia cemerlang lagi gemilang. Kalau kita tengok di sini, pantun ini juga membawa dua lapis tema sebenarnya. Okey, tema tentang kehidupan di alam yang fana dan juga tema tentang kejelasan prinsip pemimpin. Okey, dan Cikgu mungkin yang terakhir kalinya rumusan bagi subjek kita pada hari ini, mata pelajaran kita, silakan Cikgu. Okey, saya harapkan supaya semua murid-murid memahami elemen-elemen kajian yang dipelajari pada petang ini, khususnya tentang elemen mengkritik karya sastra, yang mana pelajar-pelajar perlu memahami segala istilah konsep apa itu tentang kritikan. Okey. Okey, dan rumusan daripada murid pula, mungkin Haziq sebagai wakilnya. Apa yang mungkin Haziq boleh bagi pandangan untuk kita punya sesi pembelajaran pada hari ini, Haziq? Silakan. Pandangan saya, seronok tak Haziq? Haziq seronok tak belajar hari ini? seronok Cikgu. Seronok. Okey, faham tak apa yang Cikgu Syam dan Cikgu Mai terangkan di sini?
Faham cikgu, sangat jelas cikgu. Alhamdulillah. Itulah dia sekali lagi. Okey. Terima kasih nak ucapkan kepada para murid yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Ya. Dan juga Cikgu Mai berserta dengan Cikgu Syah masing-masing daripada SMK Bacok Kelantan dan juga SMK Sri Kiambang Ya. Pasir Mas Ya. Kelantan. Baik, kita jumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Terus bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM. Berjalan di bumi merdeka. Ahmad Razali Yusuf. Mari kita ungkap kembali makna dan tafsir kemerdekaan. Negara bangsa yang sering menyelinap di saujana luas kehidupan kita. Bumi merdeka, bumi tercinta.